Ni dia pencerita TV. Ya, okey. Abang Azrul, apa khabar bang? Tang istimewa salah sikit lah. Itu semua boleh buat ni kan. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Bang sihat bang? Sihat sangat, cuma dia lesu sikit lah. Berbalik pada Sibu kan. Sibu balik. Semalam sampai. Dengan Putra? Dengan Putra. Tim setia saya. Tim Hidup setia. semati. Hidup semati. Okey. Putra bagus. Hari tadi kita dah jemput dia datang ke bagus. sini, and satu konten and perkongsian dia pun banyak isi dia. Orang berilmu. Dia berilmu lah. Dia orang berilmu. Dia banyak. Dia technical part. And dia punya, kita suka dengan dia punya style Junior. Yeah. Kita suka dia punya style tu, make it happen, and dia punya tu and fast. Yes. Dia punya content dia tu kan, dia review ke apa benda, bagus lah. So very honored lah dapat. Orang yang ada creativity. Dia kreatif. Dia kreatif. Dia kalau dia buat editing pun kita boleh layan lah editing dia. Kan? And dia pun muda lagi kan? Consider as muda, fresh, otak tengah segar kan. Kita dah tua dah lain lah. Bang, abang umur apa? Nak sebut ke? Kalau perempuan dia rahsia lah kan. Dia rahsia kan. Kita lelaki tak payah. Saya lagi 6 tahun dah boleh keluar sebahagian EPF. Dah boleh nampak dah apa plan dia. Umur saya 44 bang masih lagi aktif dalam media sosial. Abang still lagi aktif. Bukan masih lagi aktif, baru nak aktif. Baru nak start. Orang lain 44 ni dah berhenti dah pergi masjid dah kan. Kita baru nak start kan. Okey. Selain daripada abang media sosial, sekarang ni abang saya ramai orang salah faham. Ramai orang kata abang boleh share tak pengalaman abang sebagai bekas wartawan. No, saya still lagi wartawan. Saya masih lagi wartawan dan juga producer untuk kumpulan NSDP. Cuma orang tak nampak sebab saya tak pernah declare secara open. Dulu awal-awal saya masuk dalam TikTok, saya memang tunjuk dalam kat bawah tu wartawan. Azrul Effendi Sobri wartawan. But now saya rasa tak boleh sebab saya bukan gunakan platform TikTok untuk nak declare saya ni sebagai wartawan. Saya nak bagi orang nampak saya ni sebagai seorang pencerita. So saya kill the character tu. Saya fokus sebagai seorang pencerita. So orang tak kenal lah. So tapi sebenarnya saya still lagi wartawan. Dah 17 years wartawan. Masih. Dan still setia sebagai wartawan. InsyaAllah. And okay, abang cakap tadi, saya kenal abang dekat pencerita TV. And baru tadi tengok YouTube 24K bang subscriber. Dah lama tak buka YouTube. Sejak duk layan TikTok kan, YouTube lupa dah. Kita orang tengok tadi yang ni, bergedil daripada bergedul. Tu lah, bergedil. ZZD punya kan. Lama tu pun. So kita tengok tadi konten abang. So abang dah tak aktif dekat YouTube? Benda tu kena beritahu secara teknikal. Sebab YouTube ni dia kan dia punya format video dia kan dia special, dia sebaiknya dia kena video melintang. Lepas tu kena proper sikit. Sebab saya dah mula fokus lebih pada ke arah TikTok. So banyak perkongsian saya ke TikTok dan juga ke Facebook. Sebab dia Facebook dengan TikTok boleh share the same ratio. Tapi bila nak kena buat ke YouTube, kena buat video baru pula, kadang-kadang topik yang sama tu kena buat video lain. Kalau saya share benda yang sama, video menegak tu ke TikTok, dia punya algoritma dia agak teruk lah. So bila saya nak kena buat benda baru ke YouTube, mula rasa malas kan. So at the end, my YouTube jadi sawang lah. Tapi bukan ke YouTube lagi lumayan? Kalau ikutnya memang betul lah. Saya dulu pernah dapat lah sebulan 1,500, 2,000 dengan YouTube punya income based on view kan. Orang panggil watch time. Tapi itulah, dia kena konsisten lah. Betul tak menafikan ada orang sampai boleh earn 60,000 sebulan. Betul. Malah Datuk Alif Syukri pernah declare dia dapat 70k per month based on YouTube punya watch time. Dia pernah tunjuk pun duit dia masa tu. Tapi konsisten lah. Konsisten. Boleh buat tapi that's why orang yang main YouTube ni dia tak pergi ke TikTok. Bila dia fokus on YouTube, dia kena betul-betul bagi quality YouTube style tau. So dia tak boleh lagi nak, sebab dia bila video YouTube tu pula tak boleh part dekat TikTok. Sebab video YouTube panjang. Panjang dan lepas tu pula dia melintang. TikTok dia tak suka melintang-melintang, dia nak tegak. So you just imagine orang tu kena buat dua format berbeza tau. So that's why YouTube YouTube fanatic ni dia akan kekal di YouTube. Contoh macam Isa Isa. Mana ada nampak sangat dia aktif di TikTok? Kurang lah, ada tapi kurang lah. Syahmi Shazli. Diorang ni akan stay di YouTube macam ML Studio. Bila dia buat benda tu dekat TikTok, drop.
Sama juga berbeza orang yang di TikTok, dia susah nak pergi ke YouTube. Ataupun different niche bang. Niche tak juga, ada je orang yang buat niche macam niche YouTube, dia buat niche yang sama dekat TikTok. Ini bukan soal niche tau, ini soal format. Penerimaan ataupun user sendiri ataupun orang dah selesa mata tengok video dia macam ni. So nak pergi ke TikTok macam tak kena dia. Ni bukan tak, dia kena ubah 100% karakter video tu. Kalau kata di YouTube dia boleh macam ni. Assalamualaikum semua. Okey, saya hari ni nak share dengan korang pasal ilmu fotografi ni lah. Okey. Korang pernah dengar tak pasal nampak kan dia macam tu. TikTok tak boleh. TikTok kena terus pergi macam nak tahu pasal ni terus pergi. So dia macam dia very short tau. So karakter tu saya boleh layan setengah jam video Peter McKinnon. Lah buka TV, bukan tengok dekat phone dah, kat TV tu kan. YouTube kan sebelum lepak sandar. Mana ada benda tu kat TikTok. TikTok orang akan pegang phone, scroll. Bosan scroll. Bosan scroll kan. Tapi kalau YouTube tak, kita akan searching. Hari ni apa dia video Peter McKinnon. Dan kita akan lepak tengok. So different karakter lah pengguna. So kalau kita pilih macam saya sekarang ni, saya dah memilih untuk nak groom branding. Saya go to TikTok dulu lah. Nanti mungkin for one day saya akan cubalah untuk groom balik my YouTube. Tak boleh buat serentak, memang tak boleh. Cuma namakan saya seorang yang boleh serentak hebat di dua-dua platform TikTok and YouTube. Tak ada kan. Itu masalah ni. Tapi YouTube more evergreen than TikTok, betul? Apa setuju tak dengan dan saya? Establish. Sebab macam betul sebab dia establish. Sebab saya tengok adanya dulu MySpace kita ada juga masa tu zaman tu Meta Cafe. Meta Cafe try juga kan. Meta Cafe and ada juga YouTube. Meta Cafe sekarang ni dah kita dah tak tengok lagi lah. So YouTube maintain. Ada MySpace, ada Friendster, YouTube stay. Dah tak ada dah dia orang ni. Keluar pula Facebook, YouTube stay. Keluar pula IG, Bigo pula sekarang ni, YouTube stay. So one day abang rasa abang akan pergi ke YouTube balik kalau kita nak go kepada production. Sebab macam ni bang, sebab saya punya soalan. Sebab kita tengok platform-platform yang ni semuanya dah habis zaman dia. Dah habis zaman dia. MySpace, Friendster, TikTok bakal habis. TikTok pun datang daripada Musical.ly tau. Tahu tak? Tak tahu. Dulu Musical.ly ni ialah tempat longgokan hiburan. Orang menari-nari semua kan. Musical.ly dibunuh dan dibuka TikTok. So sebenarnya TikTok ialah satu convert daripada Musical.ly. That's why pada awal TikTok dibuka, dia lebih ke arah hiburan. Geng-geng yang dancer ni dia bersepah dalam TikTok. That's why awal-awal tu TikTok yang nampak lara sikit, nampak macam lalai sikit. Gelik is TikTok punya trademark sebab dia bawa daripada Musical.ly. Now mana pergi Musical.ly tak ada kan? Kerana dia convert pada TikTok. So tak mustahil one day pun TikTok akan bunuh diri sendiri dengan satu benda yang baru. Itu normal dah sekarang pun sebenarnya TikTok dah mula dibenam sedikit-sedikit oleh Bigo, oleh Migo dan sebagainya kan. Sebab orang muda dia orang akan always mencari benda baru. Dan by right sebenarnya pun TikTok masih lagi gagal untuk nak challenge Facebook punya crowd. Sebab karakter TikTok dia nak jadi purely video platform. Mana ada orang boleh up status, betul tak? TikTok dia purely video. Tapi kena faham, tak semua orang suka video method macam TikTok. So ada orang yang lebih selesa di YouTube. That's why YouTube dia konsisten. Sebab YouTube ni daripada awal dia buat memang dia fokus kepada quality video. That's why sampaikan contoh paling mudah lah, Syahmi Shazli boleh sampai buat filem lah daripada groom himself dekat YouTube kan. Sama dengan macam Zuki dulu. So benda tu tak akan berlaku di TikTok sebab TikTok ialah dia tak lahirkan producer. Dia hanya melahirkan content creator yang kadang-kadang short sendiri. Tapi YouTube tak. YouTube you must be professional and professional. Dia kena buat proper work. Proper work, proper shot. Saya kadang-kadang pun rasa macam rimas juga bila asyik shoot negak macam ni kan. Shoot negak kan, rasa macam alah tak best lah. Kan? Benda tu at the end, orang macam kita ni lah yang selalu main kamera akan nampak YouTube is the best. Still akan nampak saya mana dah berapa lama kot tak layan TikTok ni. Cuma kita post video kita biar. Tapi sebelum later akan buka YouTube.
Sebab kita nak pakai keyword tu. Nak tengok hari ni apa, Xiaomi 12 sekarang tengah top. Xiaomi 12S Ultra. Penuh kat YouTube. Mana ada orang buat tu dekat TikTok? Kan? So ilmu bagi saya berlumbuk di YouTube. Di TikTok ni belum lagi. Dia masih lagi, dan mungkin one day dia akan mati sendirilah. Betul. Dia akan mati juga. Saya percaya lah, sebab kita dah ada pengalaman zaman MIRC. Semua fanatik dengan MIRC kan zaman tu. Now mana pergi? Betul. Kita pun tak sangka MIRC akan mati. Betul. MySpace. Dulu cari awet pun dekat MySpace. Sekarang mana ada dah. Kan? Friendster kan. Apa cari awet dekat MySpace? Kawan, saya MIRC. MIRC, main hantar bunga kan. Okay. Bang, apa punya TikTok pencerita TV? Pencerita TV. So tu terlalu general untuk saya faham. Konten apa abang sebenarnya produce dekat TikTok? Okay, saya pun tak faham. dia belasah random. Apa random? Tapi sebenarnya tak lah. Sebenarnya ramai orang okey lah. Satu benda yang bagus pasal TikTok ni, TikTok is the best platform untuk personal branding. Tak nantikan lah. Saya main Facebook tahun 2018 saya buka Facebook. Saya take a long time. Panjang lah. Masa yang panjang. Tahun ni, sekarang bulan 7. Bulan 6 baru saya dapat 100k follower. 100k, tapi sebenarnya itulah. Kalau Facebook ni, kalau page tu lain cerita tau. Kalau page, kalau personal account, kita punya wall kan, personal account. Nak dapat 5,000 follower pun senang. Susah. So kalau personal account dapat 100,000 follower, kira macam hebat lah. Saya rasa macam hebat lah. Sebab akhirnya berjaya pecah angka 100k. Tapi di TikTok, 2 minggu je 100k saya dapat. 2 minggu 100k, dan dalam masa 6 bulan saya dah dapat 500k, my first 500k, dan sekarang 860,000. So almost cepat. 1 million. Almost 1 million, cepat. Dan saya dulu tunggu sampai berapa tahun di Facebook. Tapi sekarang ni Facebook dah mula grow very fast, sebab mungkin kerana saya buat pasal Seribu Sarawak tu kan. Tapi orang yang follow saya daripada zaman Facebook, diorang kenal, diorang tahu saya ni memang tegar dengan perkongsian cerita pasal COVID-19. Saya naik kerana Facebook. Orang follow, orang tegar follow kerana Facebook. Dan sekarang kalau saya keluar kerana Facebook and juga abang punya konten COVID. Okay. My first, saya meletup nama saya kerana COVID-19. Bila PKP 1.0 18 Mac 2020, saya start pacak kamera buat live walaupun cuma ada 8 view. Saya sembang dan orang follow sampai saya dapat view sampai 8,000 view time tu kan. Pacak angka tu kan. Orang kenal saya kerana Facebook lah time tu, kerana COVID-19. Tapi saya decide untuk pergi ke TikTok bila anak saya suruh buat TikTok. So bulan 2 terlepas baru saya pergi. Anak ajak joget dulu. Anak yang tolong buka akaun. Dia tolong ambil phone, tolong nama daftarkan kan. Lepas tu bulan 2 saya buat TikTok. Time tu saya still lagi bawa COVID tau. So sampai saya ni digelar cikgu COVID. Memang saya cerita bab COVID ni memang kau-kau lah. And at last COVID dah mula macam bosan, orang dah malas dengar kan. Saya ubah sikit ke arah news value, content politik sikit semua. Tapi sebenarnya sekarang saya dah mula pergi ke arah vlog pula. Saya dah buat pasal kereta, dah buat pasal tourism, buat pasal food. Tapi sebenarnya apa saya nampak Amirul? Kalau tadi bila Amirul tanya apa saya buat, saya rasa saya suka share benda ni dengan korang semua. Jangan stay dengan apa benda dengan apa benda. Dengan satu benda. Jangan. Saya dah mula tepu bila saya buat pasal news, and issue pada sekitar last 3 month, sekarang bulan Julai, dalam bulan 4 tu kan, my follower drop tau, bukan naik, drop daripada 810,000 dia turun tau. Sampai dah 700k balik. Dia bukannya naik, follower drop. Jarang berlaku tau di TikTok. Selalunya orang naik, saya turun. Dia semua orang lari. Orang mula macam bosan nak tengok kau asyik sembang bab politik lah, bab news kan. Dia hilang. Now saya buat vlog, saya buat pasal kereta lah, pasal tourism kan. Dalam minggu ni saja saya dapat hari-hari naik 3,000. So nampak tak dia, saya baru ni saya jumpa Amber Chia dekat Cebu. Satu benda yang dia share, keluar daripada comfort zone. Mesti keluar. You dah rasa you dah champion, dah power dalam COVID ni kan. Jangan stay, keluar.
You dah power dalam news ni kan, jangan stay keluar buat vlog apa semua ke. You dah stay keluar, always keluar sebab kita akan dapat new crowd. So menjawab soalan Miro, panjang jawapan saya. Okay. Menjawab soalan Miro tadi, apa saya buat? Now saya akan buat apa saja. Kan? Cuma saya tak nak menari lah. Jangan suruh menari lah. Jangan suruh menari. Jangan suruh menari lah. Kan macam, jangan duk gedik-gedik depan kamera. Jangan. Itu bukan kita. Bang. Bukan tu dah. Tak, even kalau muda pun abang rasa abang akan buat ke? Saya orang yang menentang lah benda tu. Bukan menentang. Okay, don't get me wrong. Jangan saya menentang penari-penari ataupun artis kreatif di TikTok. Salah. Jangan salah faham. Okay. Saya juga tengok 2-3 orang yang selalu share tarian di TikTok. Tapi saya mementingkan originality. So kalau kau kreatif, kau buat step yang memang orang tengok orang macam terpukau, dia ni kreatif gila lah menari. Yes. Itu content namanya. Yes. Ini kau nak get attention, kau pergi buka 3 butang. Menari tak apa-apa, menari tak memang hampir gila, tak ada langsung karakter tarian. Kau pergi tiru trend orang tapi nak bagi nama kau naik, kau pergi buka butang. Itu yang saya hentam. Saya bukan kata saya mengkritik penari, tak. Ya, betul. Saya penari okey. Sebab dunia sosial media bukan masjid. Ya. Kita kena faham ada orang Cina juga dalam tu. Ya. Tak boleh kita nak highlight semua orang kat arah kita je, tak. So kita kena terima kepelbagaian konten. Ada orang nak buat hiburan, nak buat lawak, bagi teruskan. Tapi janganlah kau keterlaluan. Itu my point. Ya, betul. Menari. Ada tau yang menari, dia buat setiap kali dia menari dia ada new step. Dan dia sopan pakai seluar elok-elok. Yeah. Okey, tak ada masalah. Kita pun nak tengok dada kau. Yes. Nak tengok step kau. Yeah. Itu. So jangan salah faham. Saya tak kata salah menari. Betul. Kita buat disclaimer, kita tak bukan betul cakap abang. Kadang-kadang saya pun dalam kepala tadi bila tanya soalan yang macam tu, bukanlah kita nak menghentam dengan diorang yang berjoget tu, tapi masalahnya yang buat tu anak bangsa kita satu. Ya. Yang bila anak bangsa kita sekarang ni di Malaysia sinonim dengan Islam. Ya. So itu Melayu Islam. So bila kita tengok tu, and then dia sedikit sebanyak mencalakan image Islam itu. Yes, itu je point yang kita tak nak abang. So itu. So bukan, kalau saya pun tengok konten yang dance, saya suka tengok yang lelaki 2 orang tu kembar daripada Indonesia tu. Yes. Best apa dia orang joget. And ada juga profesional yang mana yang bukan kata lelaki je, perempuan yang pakai t-shirt dan seluar panjang, okey je, and dia dance very good dancer punya step, and kita nampak dia profesional, tak ada masalah, kita tak tentang benda tu. Yang kita persoalkan yang mereka yang purposely buat tu untuk get attention. Saya gelar sebagai desperate personal branding. Personal branding. Dia orang ni bagi saya macam dia orang desperate nak sangat bagi nama dia orang naik. So dia orang buat apa saja. Dia orang sanggup. Sedangkan dia orang bukan bidang dia orang pun. Tu saya cakap biarlah pakar buat apa yang dia nak buat. Saya sebut dalam saya punya konten. Biar pakar buat apa yang dia nak buat. Engkau tak pandai buat agama, jangan cerita buat agama lah. Oh, cantik. Kan? Engkau tak pakar, engkau tak pandai menari, jangan menarilah. Sedap. Kan? Ini engkau tak pandai buat agama, engkau nak kritik pasal ustaz ini. And then engkau tak pandai menari, engkau nak menari. Engkau memalukan diri sendirilah. Kan? That's why saya kata tadi, daripada dulu pun saya cakap, cari benda yang kau bukanlah pakar, yang kau menguasai lah. Orang tengok tak nampak kau tu bodoh di depan orang ramai. Ini sekarang di TikTok, Facebook dah mula better lah saya nampak. TikTok sekarang dah mula ramai orang memperbodohkan diri sendiri lah. Sebab mungkin Facebook dah lama, and audience ataupun pengguna Facebook mungkin more matured dan dia ada pro and con lah, Miro. Ada orang kata Facebook ni banyak toxic. Okay. Bila komen tu, komen yang kadang TikTok pun ramai juga tu. Yes, tapi itulah korang kena belajar, kena faham rules ataupun method dalam TikTok dan juga Facebook. Okay, pendek saya ulas sebenarnya. Okay. TikTok dia bagi kita limit kepada word untuk komen. Aksara lah. Tak boleh lebih berapa puluh perkataan kot, something kan. So menyebabkan orang kena komen dengan simple. Bila simple, dia komen kadang-kadang, oh nice, oh terbaiklah, bosan abang ni, asyik-asyik.
Asyik kau je. Something yang very simple lah. Facebook kau boleh komen dua ayat, dua surat, 2 page. Kau boleh komen terus. So time tu lah. That's why dia orang akan komen kadang tu komen yang memang panas, menyakitkan hati kan. Dan yang keduanya, Facebook ni betul kata Miro tadi, matured user. Dan dia kena faham ramai yang very professional masih lagi melepak di Facebook. Politician. Mana ada Najib type komen dalam TikTok, tapi kat Facebook dia type komen kadang-kadang mungkin orang dia lah, tapi ada komen from politician yang panjang lebar di Facebook. Mereka ni memang vokal, memang pantang sentuh bab politik, dia akan bagi kau. So kita dapat tengok pengguna yang berbeza karakter lah. Ada pengguna yang sama di dua platform, tapi bila mereka pergi kat sini, cara komen dia lain tau. So kerana dia dah biasa komen begini yang panjang lebar. Dia tahu kalau pergi kat TikTok tak boleh, kena komen cuma 3-4 line. So bila pendek, simple lah. Kau belajar lebih sikit lah. Kau siapa? Betul lah. Kan? So orang tak rasa macam toksik sangat sebab dia short. Yang ini sampai buka sejarah, fakta, bang ustaz ini cakap, mampu. Itu dah nampak macam bahaya ni. That's why kadang-kadang orang tak faham. Orang kata Facebook ni toksik. Bukan toksik. Method berbeza. Tak boleh nak samakan. Bukan sebabkan orang Facebook tu toksik, tak. Method tu berbeza. And bila orang cakap pasal toksik, saya rasa toksik semua tempat ada. Semua YouTube ada. Semua tempat ada. Instagram pun ada. Bila bercakap pasal toksik, macam mana abang hadap toksik? Kena jadi ikon ni. Kan? Tak adalah. Saya dulu pun memang terkesan jugalah dengan komen-komen toksik ni. Sampai kadang-kadang pernah rasa macam aku nak berhenti main TikTok, nak berhenti main Facebook. Sampai macam tu bang. Rasa baik aku fokus pada dunia biasa, dunia hidup aku lah. Bila once kita start share pasal orang lain, start share pasal isu di luar kehidupan kita, memang kita akan buka kepada toksik ni, kepada komen-komen negatif ni. Malah ustaz selalu kenalah. Bila komen sikit pasal hukum makam sikit, memang kena walaupun betul. Saya sampai tahap nak berhenti, malah aku cakap. Rasa macam bila fikir balik, aku ni sebenarnya tengah merajuk ni. So bila kita fikir kalau aku merajuk, siapa nak bujuk ni? Kita fikir aku ni malas lah. So kadang-kadang saya pernah type, tak apalah kalau macam tu saya stop lah. Saya pernah sampai tahap saya type dekat my personal account dekat Facebook, tak apalah kalau beginilah korang nak, saya berhenti lah. Then kita sebenarnya at the same time kita sebenarnya tengah minta orang pujuk kita. Siapa nak pujuk? So saya rasa macam sebenarnya inilah yang mereka nak. Mereka nak provoke kita untuk kita nak step belah. Sebab dalam dunia sosial media ni memang akan ada satu kelompok yang akan jadi musuh kita. Tapi bila saya tengok balik, saya kaji balik, saya duduk dalam saya pernah 2 minggu no content. Saya rasa macam aku dah fed up. 2 minggu no content. Saya tengok, saya buka semua akaun saya, baca komen-komen. Saya rasa macam, bukanlah. Only 2%, 3% dia macam ni. So 2-3% ni bang. Then saya start motivate myself tau. Betul. 2-3% ni, bahasa kasar sikit lah, 2-3% ni kategori bacul. Dia orang tak bagi pakai DP muka sendiri. Betul. Dia orang pakai gambar pokok, gambar tiang elektrik, gambar rumah, fake account, nama pun bila buka account dia orang tak apa-apa kan. So bagi saya, dia orang ni memang membuat account untuk nak attack orang. Mungkin bukan saya, semua ada attack. So for me 3% yang toksik palsu ni, ada 97% yang follow saya dan hari-hari bertambah follower. Tak apalah, kita sekarang saya punya perangai, saya up content, saya akan baca komen dalam first 2-3 hours saya akan baca komen. Lepas tu saya dapat komen banyak, saya biar. Sebab bila kita dah mula baca semua komen, kita akan psycho diri sendiri. So better don't, biar dulu. Nampak juga abang banyak reply. Depends pada konten, topiknya. Faham. Kalau topik yang memang panas kan, saya rasa biar better yang baca. Biar. Faham. Biarlah. Bang, kita keluar daripada media sosial. Boleh. Abang masih lagi dalam bidang kewartawanan. Abang masih lagi dalam media, dalam NSTP. Dan abang sekarang ni producer. Yes. Saya bukanlah terpanggil ataupun tertanya-tanya
nak tahu ni bang, saya nak tahu berkenaan dengan mungkin etika, saya boleh cakap juga etika seorang wartawan ataupun kaedah bertanya ataupun ada ke metod-metod khas dia. Sebab macam ni, ada satu isu yang baru-baru ni saya tengok berkenaan dengan sahabat saya sendiri, Noh Saleh. Noh Saleh ditanya oleh wartawan berkenaan dengan pergolakan rumah tangga kononnya. And dijawab. Kenapa saya kata kononnya? Sebab saya tak kata nafi, saya kata macam ni lah. Dijawab oleh Noh Saleh, tak ada apa pun. Tak ada. Korang ditipu, korang dah kena tipu dah. Okay, and saya nampak dalam tu a bit rude cara wartawan tu bertanya and juga memberi maklum balas juga cara yang agak tak kena lah. Itu satu. Kedua, is it wartawan akan menggembar-gemburkan cerita peribadi more than sebab ini Noh sendiri yang jawab. Inilah wartawan lebih suka cerita sensasi daripada cerita pasal karya aku. Noh jawab lebih kurang macam tu lah. So apa abang punya respon berkenaan dengan tu? Sebenarnya kalau kita kata wartawan sengaja memilih isu yang sensasi, tanya balik sebenarnya apa yang orang nak. Memang masyarakat kita, orang kita memang memilih untuk melihat, walaupun kita duk sibuk kata janganlah duk porak-perandakan isu sensasi ni, fokus pada ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pun memang majoriti content ataupun news yang hit, yang trending, semuanya berkaitan dengan sensasi. Gosip dan sebagainya. Saya sendiri pun tak gemar dengan gosip, sensasi semua ni. Tapi by right, saya komen sikit pasal yang tadi sebab tadi bagi contoh pasal Noh kan. By right sebenarnya wartawan itu memberi peluang pada Noh sebenarnya. Walaupun mungkin cara dia agak rude lah. Okay. Netizen bercerita pasal isu pergolakan rumah tangga dia. Bagi saya wartawan ni berani. Dia buka secara soalan tu secara direct, dan walaupun dia sebenarnya wartawan pun tak semuanya, wartawan pun faham kadang-kadang dia akan ditemplak balik oleh orang itu. Saya pun dah kerap kena. Dengan KJ pun saya dah kena. So kita dah tahu yang kita akan ditemplak balik, tapi kita ni that's why lah wartawan ni sebenarnya frontliner untuk news. Kita sanggup letak diri kita ni untuk dimaki balik. Bagi saya soalan wartawan tu soalan yang akan track himself. Dia akan dia tahu orang ni akan hantam balik dia. Tapi dia sengaja soal juga, dan sebenarnya Noh mendapat peluang untuk nak explain apa yang netizen tengah hantam pasal dia. Walaupun mungkin cara wartawan tu mungkin rude, kasar ataupun tak disenangi oleh Noh. Tapi dia mendapat peluang untuk dia nak explain. Tak, aku okey. Tapi yelah, dan dia rasa macam kenapa tanya benda ni, benda yang personal. Tanyalah pasal aku punya career. Tapi memanglah itu kerja wartawan. Dia memang akan, bila netizen dah mula bunyi, dia tak boleh stop benda ni. Dia tak boleh biarkan. Memang dia memang kena buka. Dia memang kena buka. Tapi jangan sampai kata agak tak kena juga bila dia kata wartawan asyik memilih benda-benda yang sensasi, tak highlight pasal career dia, pasal benda seni lain, agak unfair juga. Sebab kadang-kadang bila kau buat lagu baru, dia orang cerita juga. Dan kalau tidak, apa kata orang tu, kalau takut dalam ombak jangan berumah di tepi pantai. Kan? Kalau nak jadi personality, nak jadi somebody, memang kena terima realiti yang kau akan dihimpit oleh wartawan dengan soalan-soalan yang pelbagai, termasuk hidup kau. Bukan sekadar artis, orang politik pun kena. Malah PM pun kerap kena. Somebody as a public figure kena terima benda tu lah. Tapi kalau kata wartawan memilih benda-benda yang sensasi, yes, saya setuju. Memang itulah yang memang menjadi kehendak orang ramai pun. Memang orang ramai tanya siapa-siapa yang sedang menonton ni pun. Korang pun mesti akan klik tajuk yang lebih panas daripada tengok tak apa nama yang selalu kita dengar ni. Orang kejar anjing kejar orang kan? Anjing kejar orang biasa, orang gigit anjing, orang gigit anjing tu. Yang tu yang akan orang gigit anjing. Contohlah okeylah dia kalau korang biasa tengoklah satu metod penulisan di Harian Metro biasa buat, selalu buat, sampai sekarang pun masih buat. Kemalangan berlaku.
kalau kita bagi tahu kemalangan satu kemalangan ngeri berlaku di kilometer 18 lebuh raya sekian melibatkan 4 buah kenderaan. Tapi story dia kalau story dia bermula tak sempat beli kain plekat. Orang akan terus baca dengan emosinya. Nampak tak sentimen orang kita ni? Dua-dua benda yang sama ni. Ini cerita pasal kemalangan. Ini cerita pasal kemalangan tapi dia convert kepada benda yang lebih emosi. Tak sempat beli kain plekat. Dia keluar rumah nak beli kain plekat untuk mak dia tapi tak sempat beli. Lebih emosi lagi. Itu orang Malaysia. So bila you all minta begitu sebenarnya. Dan saya rasa sebenarnya memang kerja wartawan saya diajar to be fair. Sebenarnya ini kena faham. Ini etik wartawan sebenarnya. Kami diajar untuk to be fair. Jangan cerita selagi tak dapat jangan cerita ataupun jangan berhenti cerita. Okey, jangan cerita ataupun jangan berhenti cerita sampai dapat daripada A dan B. Maksudnya sekarang ni saya dapat cerita daripada netizen yang budak ni ada perangai bla 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 bla. Okey, kita boleh siarkan benda ni tapi dengan syarat dapat juga daripada the other side. Okey. Apa pula kau punya respon? Okay. Kalau saya hanya siarkan benda ni tanpa dapatkan daripada side ini, saya unfair. Okey. Ini yang wartawan buat sebenarnya. Sebagai saya sekarang ni wartawan tadi dia dapat daripada netizen pasal isu sekian-sekian, pasal isu Noh tadi kan. Okay. Dia kena dapatkan Noh juga untuk respon the isu. Kalau dia cuma siarkan, netizen kata rumah tangga Noh bergolak. Unfair lah bagi Noh. Unfair. Yes. So now your chance untuk nak cerita. Kalau Noh marah kerana wartawan dapatkan nak bawa isu ni, bagi saya tak betul juga. You have now you have chance untuk cerita apa sebenar, untuk nak tutup mulut ni. Itu yang saya belajar lah. Etika kewartawanan mesti dapat daripada A dan B. Walaupun mungkin orang kata kau ni sengaja nak cari benda-benda macam ni. Tak, memang kita kena buat benda tu. Dan memang kerja wartawan untuk nak dapatkan ending the issue. Okay. Tak kisahlah benda tu benda yang sensasi ke, benda yang buruk ke, benda yang apa ke, kena dapatkan endingnya. Orang nak cerita pasal EPF, pengeluaran EPF. Semua dah kata pengeluaran EPF bab. Siapa yang akan finalkan benda tu? Wartawan lah. Dia kan get siapa? Get apa nama Zafrul. Okay. Dia tak boleh hanya sekadar get netizen, tak boleh. Kan? Benda ni that's why kita orang ni pejuang lah sebenarnya. Pejuang yang meletakkan diri kita ni kepada makian, cacian, semualah. So kena faham. Suara rakyat. Tapi kadang-kadang rakyat marah. Dia kata apa wartawan ni sekian-sekian lah selalu. Tapi tahu tak? Wartawan ialah individu yang sebenarnya paling takut untuk buat salah. Sebab sekali kena saman juta. Bukan dan apa yang wartawan buat disiarkan dalam akhbar ataupun dalam berita yang direkodkan. Semuanya recorded yang boleh bawa ke court. So senang ke nak sewenang-wenang tembak isu tanpa fakta. Korang boleh lah. Dengar benda apa cerita dekat Facebook sendiri. Wartawan tak boleh. Semua ni menjadi dokumen yang boleh bawa ke court. Saya dah berkali dibawa ke pejabat SPRM, dibawa ke pejabat polis dan sebagainya kerana nak siasat sejauh mana benarnya. Tapi as long kita ada benda yang betul. Gamble lah, selamba lah. Takut apa? Benda tu kena faham. Bila bang, thank you untuk respon tu bang. And saya faham keadaan tu. Seterusnya, saya nak tanya juga berkenaan dengan ni. Bila kita sebagai kita content creator, dekat media sosial juga, and wartawan pun kita boleh kategorikan sebagai diorang content juga. Diorang dapat content tu. Betul. Okay. As wartawan and spesifik lah wartawan, kalau katalah dia contoh macam saya seorang artis menyanyi. Kalau katalah semua wartawan kita di Malaysia highlightkan bakat, highlightkan karya, and semua wartawan tak pedulikan tentang dia orang punya hal peribadi, is it industri kita akan jatuh? Tak juga. Yelah, dia macam mana saya cakap benda tu? Abang dapat dapat. Okay. Maksudnya kalau kita fokus hanya kepada quality content. Yes, quality content. So adakah kita punya industri akan jatuh? Yeah. Bagi saya pun seorang yang bersetuju bahawa saya pernah cakap dulu saya pernah buka mulut pada wartawan hiburan. Pernah dulu, lama dulu.
saya kata kenapa tidak korang saya jarang jumpa wartawan yang fokus kepada budaya sebab hiburan ni luas, huge. Betul. Mak Yok pun hiburan. Kenapa tak ada wartawan yang memang fokus kepada keindahan, keunikan, sejarah, tradisi dan sebagainya, mengangkat story-story yang bersifat akademik, kan, daripada korang hanya gosip kan. Tapi again, kita tak boleh nak lari kerana itu yang orang kita nak. Itu yang orang kita masyarakat pilih. Maksudnya personality itu mesti ada cerita lain sebaliknya. Okay. Tapi saya setuju Amiro bahawa kalau saya menjadi wartawan seperti itu, saya sendiri akan memilih untuk nak angkat academic story ataupun informative story ataupun infotainment story kepada orang ramai berbanding hanya fokus pada gosip. Dan tak dinafikan ada wartawan yang kerana kelantangan dia bercerita pasal isu seseorang artis ni menyebabkan rumah tangga yang asalnya selamat jadi habis. Saya tahu benda tu berlaku. Sampai bercerai-berai. Ada berlaku. Kerana wartawan terlampau kerap sangat cerita, yang awalnya mereka boleh berdamai, at the end bercerai-berai. So benda tu tak dinafikan. So by right patutnya kena ada satu dia panggil social awareness lah. Maksudnya bila nampak bergolak, dia mungkin boleh main dengan cara untuk nak mendamaikan ataupun dengan cara yang lebih baik. Tapi kadang-kadang ada wartawan yang memang dia memilih untuk nak attack lagi sampai ke tahap bercerai-berai. That's why kadang-kadang saya pun tak nafikan adanya yang begini, engkau lah punca benda ni bercerai-berai. Dalam bab ni saya setujulah dengan Miro, patutnya saya tak kata yang semuanya betul. Saya cuma kata bahawa dunia kewartawanan terutamanya yang melibatkan hiburan kadang-kadang terheret sampai ke tahap dah mula lupa dah dia punya tanggungjawab sosial untuk nak bagi benda yang lebih banyak lagi lah hiburan. Dah berapa lama tak dengar pasal apa nama wayang kulit, sejarah-sejarah dia dah nampak macam seronok main dengan gosip-gosip ni. Seronok. Sebab seronok kenapa? Kerana ini yang dipilih oleh orang ramai. Orang ramai memilih ni. Sama macam tadi comeback tu content creator. Kenapa orang sangat seronok sangat nak malukan diri sendiri? Kerana itu yang orang tengok. Bayangkan buka dada 1 million view. So lagi 40 orang pun nak buka dada lah. Pasal dia kata aku tak buka dada dapat cuma 100 view. Buka sikit je 1 million view. Kerana korang lah. So kalau nak salahkan content creator semata-mata atau salahkan wartawan sepenuhnya, tak juga. Salah pada you all sendiri jugalah yang memang support, komen. Macam tu isu pasal duit, pasal content creator gunakan tipu helah duit. Kok video tu tak ada apa pun, tapi kerana komen engagement, kita kena faham pasal engagement. Bila komen banyak maka dia dapat view tinggi. So siapa yang komen? You all lah. Okay. Ada poin yang saya setuju dengan abang. Bila kita balik kepada kita ni ditugaskan untuk kita sajikan apa untuk generasi. Saya nampak macam tu bang. Saya nampak macam tu. So kita as content creator, and saya dengan Ruzaini ada di belakang. So kita mengambil tanggungjawab ni sebagai kita nak generasi kita ni apa sebenarnya akan datang. And saya percaya abang pun cukup matang, abang pun berfikiran macam tu ke arah mana. And kalau katalah kita semua content creator, pihak media, wartawan of course, kita semua sajikan. Contoh macam ni lah bang. Kita nampak orang baling batu. Contoh baling batu kawan kita ni. Kita a group. Contoh abang, saya Ruzaini. So kita nampak saya baling batu kena atas kepala orang tu. Kalau katalah Ruzaini dengan abang tak macam, kau buat. Orang tak perasan pun, orang akan buat tak tahu je. Itu maksud saya. Abang faham tak saya punya kronologi tu? And kalau katalah, disebabkan saya baling tu, and abang pula dengan Ruzaini cakap dekat saya, dia yang baling ni, dia yang buat benda ni. Tak ke benda tu jadi besar? Sama juga dalam isu gosip. Bukanlah isu gosip semata-mata, dia sebenarnya negativity punya content banget. So kalau katalah saya sebagai public figure, tak kisahlah public figure dalam apa sekalipun, so pada saya hal peribadi is hal peribadi. So kalau katalah kita tak korek benda tu,
and kita tak bring up benda tu ke media, saya rasa kita diamkan je. Saya rasa diam je. Daripada saya and secara tak langsung bang, kita semua sajikan betul-betul abang hebat dalam menyanyi. Betul-betul pasal karya abang. Saya hebat dalam berlakon contoh. Dia akan highlightkan saya punya berlakon je. So apa yang hal peribadi saya kat belakang, saya pergi kelab ke contohlah kan, kita pergi kelab ke, ada gosip rumah tangga ke apa ke. So kalau benda tu kita tak gembar-gembur kan sebagai content creator, sebagai kita punya orang-orang media, saya rasa benda tu tak tahulah. Ya betul lah. Sebenarnya agak mustahil kat bang kan. Agak mustahil. Agak mustahil. Sebab benda ni penyebaran konten maklumat-maklumat yang berbentuk kontroversi ni bukannya berlaku di Malaysia. Nak cuci dunia ni daripada kontroversi, you all mampu ke nak cuci mustahil. The whole world mustahil. Dan kita juga belajar daripada lain-lain negara kan. So this mean benda tu macam menyerap sama. Tapi okeylah Miro, that kerana sosial media sekarang terlampau luas, terlampau laju. Ya, terlampau laju. Sebenarnya you all juga perlukan wartawan. Sebenarnya kalau kita kata wartawan patut senyap. Jangan langsung sentuh pasal isu-isu yang kontroversi. Sebenarnya you all kena faham sebenarnya wartawan yang cuba nak bagi cuci balik. Kadang-kadang saya selalu gunakan perkataan wartawan jadi pencuci najis. Bila netizen tembak sampai kecoh satu Malaysia ni pasal benda-benda yang salah fakta, wartawan pula kena cuci balik najis mereka. Kena bagi clear balik. Contoh macam tadi lah, bila netizen sembang pasal rumah tangga yang bergolak. Siapa yang akan sekarang ni yang akan bagi clear netizen punya fakta yang salah ni? Wartawan. Yang last kali akan jadi satu badan yang paling tepat untuk orang akan trust. Rujuk. Wartawan. So sebenarnya saya tak setuju jika wartawan terus senyap bila ada big issue yang dah mula menular. Kena get respon supaya benda tu tak jadi fitnah, tak jadi salah. So bagi saya macam isu tadi, tadi bila Miro buka pasal isu Noh, bagi saya bila saya netizen saya tak ada masalah kot, kita sebut semua orang dah tahu kot benda tu. Saya pun sebab disebut okey tapi tak apa kita tak up lah yang konten ni, kita tak adalah, kita stop. Alah tu sebab contoh lah. Sebenarnya ramai lagi. Bila benda tu dah mula digembar-gemburkan oleh netizen, wartawan kena main peranan. Dan sebab saya selalu tengok kawan-kawan saya wartawan selalu sebut dalam grup itu, dalam grup WhatsApp, kita ni pencuci najis kepada netizen. Sebab kita akan jadi the final word daripada apa yang netizen dah buat. So kadang-kadang bila dia tembak wartawan, dia kata wartawan ni tak guna lah bla bla, korang kena faham at the end korang cari wartawan juga. Korang akan buka Bernama, korang akan buka Astro Awani, korang akan buka Berita Harian, buka Harian Metro untuk dapatkan the final word yang sah apa dia sebenarnya. That one is trusted punya yang memang serah diri, kalau salah fakta saman. Berapa ramai dah wartawan yang kena saman, yang kalah pun ada. Juta. Utusan dulu pernah kena saman juta kena. So benda ni kena faham, dan saya setuju bahawa kita kena sajikan benda yang positif di sosial media. Tapi masalahnya bila terlampau banyak negatif, kami ni kena fight, kena masuk padang berjuang sekali. Dan kadang-kadang kata orang kita nak bagi disco tu sopan, bukan dengan cara kita hanya sembang pasal masjid. Kita kena pergi disco, tarik keluar orang. Dan minta dia close. Selagi dia buka, tak boleh buat. Kita duduk sibuk dengan masjid tak boleh. Kita kena go kat sini, tarik dia orang keluar. Ni kita duduk sibuk cerita benda yang baik, tapi yang buruk kita biar. Mana boleh. So kita kena jadi fighter lah. So benda ni saya faham pasal keburukan sosial media ni, bila dah mula menular benda-benda yang kontroversi, tapi we need fighter macam kami ni wartawan. We need fighter yang sebenarnya memberi ruang kepada korang untuk nak explain. Dan sebenarnya minister-minister pun at the end akan cari wartawan juga bila nak cerita apa yang betul. Kan? Pasal dia punya trusted value tu, value. Saya sendiri okeylah. Kenapa pada awalnya orang follow saya, kau pada awal tu, kerana orang tahu saya ni wartawan. So orang tahu dia ni trusted. Dia buka mulut tu betul. Dia bercakap benda yang fakta. Saya tak pernah buka cerita pasal COVID-19
tanpa saya rujuk dulu kepada Profesor Sazali, kepada orang-orang lain. Saya akan check dulu. Before saya tembak konten, saya akan check berapa figure dia, berlaku kat mana, apa semua. The trusted figure baru tembak. That's why orang follow. Sampai ada yang kata kami lagi sonok, lagi puas dengan Azrul cerita sebab dia cerita akan datang dengan fakta-faktanya. Memang itulah kerja wartawan. Kita orang memang akan bagi a fact. Kalau kita tak buat, cerita yang tadi dah buruk akan jadi lagi buruk. Makin sebar. Sebab kata orang tu kan, kalau zaman-zaman kita budak dulu, games yang bisik telinga, the wording kan, sampai depan dah lain dah. So kalau selagi mana kita tak stop dia salah fakta tu, sampai ke ujung makin teruk. Kan? That's why kita buat. Terpaksa. Saya tak boleh kata kita kena stop kontroversi isu dibicarakan. Tak boleh. Bila kita tengok sekarang kalau terjadi satu-satunya contoh macam abang kata accident tadi, abang kata berkenaan dengan wartawan. So macam ni bila orang semua ada media sosial, so semuanya di hujung jari, cakap mudah nak apa aku punya suka, itu akaun aku, betul itu media aku, itu TV aku, betul itu tempat aku. So semua orang sekarang ni bang suka-suka hati untuk upkan cerita-cerita, and semua orang nak jadi wartawan kan? Wartawan segera kan, without tahu apa itu etika. So contoh macam tadi kita sembang kat belakang tadi, masa abang cakap tu ada orang tu ambil gambar and ada satu accident and sampai ambil muka, and tak tahu ke itu adalah aib untuk keluarga dia mungkin. Betul. And bila kita ambil tu ada nombor plate, abang cakap tadi nombor plate, and kita tak blurkan dia. So dekat etika-etika tu mungkin abang ada nasihat untuk diorang. Social media ialah benda yang dulu dunia kewartawanan berubah setiap era lah. Dulu wartawan hanya boleh hantar information by apa nama dia panggil fax. Kadang-kadang dulu pakai pager, telefon nak hantar story. Makin lama makin berubah dengan handphonenya, dan sekarang ni social media yang lagi pantas. So bila sampai ke tahap sekarang, dulu tak ada. Dulu tak ada wartawan segera. Sekarang dah ada, dah ramai kerana adanya media-media. Zaman kita layan MIRC pun tak ada benda macam ni. MySpace tak ada benda ni. Dia start daripada Facebook lah. Facebook dah mula start. Facebook dan juga WhatsApp. Okay, so bila kita dah jadi wartawan segera, you all nak jadi wartawan segera. So you kena belajar lah pasal etika kewartawanan. That's why kadang-kadang kena berkawan dan juga kena bagi ruang. Okay lah. Nasihat saya lah kepada mereka yang menonton ataupun kepada mereka yang ada authority kepada remaja, kepada belia ni. Korang kena bagi ruang kepada wartawan atau kepada pengamal media untuk hadir ke sekolah ke IPT ke, untuk nak sharing the ethic ni. Sebab apa tahu? Mereka ni yang akan jadi macam golongan yang paling kalut nak share ni. Kerana contoh mudah. Tahu tak? Ini simple ya, mungkin ramai orang tak sedar benda ni. Contohlah, satu orang keluar daripada court selepas perbicaraan. Kes Rogul. Kes Rogul. Dan dia memang sabit kesalahan. Kalau wartawan yang tak sabit kesalahan masih lagi dalam peringkat pendakwaan pun kita blur muka. Kalau sabit kesalahan, jatuh hukum, boleh nampak muka. Tetapi untuk kes Rogul sampai sudah jangan nampak muka. Yang keluar daripada court ni, dia keluar daripada court, walaupun jatuh hukum, yang pesalah ni tak boleh ambil muka dia. Kenapa? Kerana dia melibatkan kes Rogul. Kerana bila kita ambil muka dia, tambah pula kes sumbang mahram. Kita ambil muka dia, automatik orang tahu siapa anak dia yang kena Rogul tu. So kita akan merosakkan masa depan anak dia ni. Kerana orang tahu anak dia ni pernah dirogol. Memalukan dia. So nampak tak sampai ke tahap tu kita orang kena berhati-hati dengan etika ni. Kena hati-hati kau sampai ke tahap tu sekali. Fikir consequences. Apa yang akan berlaku masa depan. Tapi tak, bila bagi netizen nampak dia ni ambil gambar dia. Dia ni rogulan dia. So at the end dia lupa dia nak bagi viral, tak guna punya bapak rogul anak. Dia punya excited, dia lupa apa yang berlaku pada anak dia nanti. Nampak tak? Dia seronok nak share, bagi dia akulah champion, akulah wira. Kerana bagi orang nampak siapa bapak yang tak guna ni.
Dia nampak benda tu je, dia tak nampak yang belakang dia. Itu yang saya kata tadi, kita kena bagi peluang dan ruang kepada pengamal media untuk hadir, ceritakan benda-benda macam ni lah kepada orang ramai, supaya masalahnya sekarang ni, pihak sekolah pun seronok panggil ikon tak apa-apa datang sekolah. Cerita pasal ikon motor kan. Sedangkan pengamal media yang memang belajar, yang memang duduk dalam bidang ni tak dipanggil, tak pernah pun dipanggil untuk nak bagi jumpa. Saya sendiri pun lillahi ta'ala tak pernah dipanggil lagi oleh pihak sekolah untuk nak bagi talk pasal etika kewartawanan. Sedangkan itu generasi yang sekarang ni tengah hype. Kena belajar pasal, kena tahu pasal etika, kena tahu how to be a good content creator. Saya tak kata saya ni bagus, tapi saya dah membuktikan my content is not sampah. It's not rubbish. Saya setuju. Tapi kenapa pihak sekolah nak cari ikon permotoran datang sekolah cerita pasal sabar bila kena kecam. Itu ke yang kita nak budak belajar? Maksudnya kita nak anak-anak belajar, kalau dikecam sabar. Oh itu ya. Kita kena ajar dia orang etik. But for future, etik ni akan jadi sebenarnya paling worst bila orang nak guna langgar habis etik. Betul. Tapi saya amat kecewa Miro. Saya semalam saya up status dekat saya punya Facebook. Saya bagi tahu saya open untuk Ogos ni, open free kepada dua agensi ataupun dua IPT ataupun sekolah-sekolah mana-manalah yang sanggup bagi saya ruang untuk 50 orang pelajar. Saya nak share pasal social media. Saya nak share percuma tanpa bayaran. No respond from video tu, di-share kau-kau tapi tak ada respon. Tak tahulah kenapa guru-guru kita sekarang ni dia lebih memandang kepada trending. So jangan salahkan anak-anak yang ikut trend bila cikgu-cikgu sendiri pun tak nak sekat benda ni. Panggil asalkan follower ramai, asalkan trending, panggil ke sekolah. Sedangkan yang nak pergi ramai lagi, ustaz admin antaranya yang juga 1 million lebih follower di TikTok. Tak dipanggil. Betul. Ramai tapi lagi. baru ni kita panggil dah. Ada panggil. Dapat dah. Dapat. Dah habis dah satu sesi. Dapat dia. Saya sendiri sampai hari ni saya tak dapat satu panggilan pun from sekolah. Saya offer for free tau Miro. Saya kata tak apalah, mana? Panggil saya free je, free. Tak ada mana. Kenapa? Adakah saya ni bukan ikon motor? Kena dapat nama, kena dapat gelar ikon baru panggil ke? Itu masalah dia. Itu masalah dia. Betul. Saya setuju bang, bila orang bagi tahu macam tu, itu yang sepatutnya kan bang. Etika. Bila sebut pasal etik, ini adalah satu masalah yang besar akan jadi kepada generasi yang akan datang. Sebab semua benda kita langgar, and bukanlah pasal media sosial semata-mata bang. Banyak etik-etik yang mana saya selalu borak dengan kawan saya Ruzaini. Kita orang borak berkenaan dengan etika anak muda sekarang yang hidup dalam zaman media sosial. Dia dah tak ada etika dah bang. Contoh macam kita meeting, kita still lagi, kalau contoh macam kita meeting, kita berborak, ni kita tak peduli sangat pun. Kita tak peduli pun. Tetapi dia orang boleh tidur bang. Boleh tidur masa kita tengah meeting, kita tengah berbincang, discussion, and kalau katalah tak tidur pun bang, handphone dia tak ada adab lah. Adab. So itu bila abang cakap pasal tu, saya setuju 100%. Kenapa Jepun, kita tengok negara Jepun bang, saya rasa dia orang lebih mendidik daripada kecil, daripada awal. That's why kemanusiaan. That's why orang kata dulu orang panggil dasar Padang Timur. Kerana mereka tu memang sampai sekarang mereka jaga dia punya adab dia. Tapi sebenarnya saya honestly lah, jangan marahlah cikgu kalau dia menonton lah. Saya still menyalahkan sistem pendidikan. Pendidikan kita yang kadang-kadang sebenarnya terlalu memandang akademik sangat-sangat, tapi tak ada usaha untuk nak raikan kemunculan dunia baru dalam bentuk kita yang guide benda tu. Kita sibuk dengan akademik. Cikgu pun tak tahu apa nak isi. Betul. Saya still sampai sekarang, saya honestly lah Amiro, saya still kecewa gila-gila lah dengan sistem pendidikan dan juga
dan juga bila saya sampai tak kita pula merayu, aku nak pergi sekolah korang lah, nak share dengan pelajar korang ni. Siapa pun tak layan. Mana dia majlis guru kaunseling kebangsaan, MGK. Mana dia majlis guru kaunseling negeri. Aku dah offer for free, korang boleh buat sebab aku ni bukan ikon. Come on lah. Kita sampai merayu ni, aku nak share dengan anak-anak murid korang pasal to be positive in social media. How to be positive, how to select the content. Nak ajar dia orang cara nak tapis. Tak panggil, tak bagi ruang. Kenapa? Kerana kita ni bukan PhD ke, bukan doktor ke. That's why kadang-kadang Malaysia ni tenat. Tenat kerana engkau nak dipanggil, engkau mesti somebody. Engkau mesti ada doktor. Engkau mesti ada something ke, profesor ke, datuk ke apa ke. Ataupun ikon ke apa ke. Dapat ikon baru panggil. Walaupun dia bagi ikon ni bukannya layak bagi pun. Betul. So adakah itu yang that's why saya kata tadi Malaysia is very tenat. Engkau tak pandang kepada macam mana nak menyampaikan pengamal sebenar. Macam saya ni pengamal sebenar di sosial media. Betul. Bagilah ruang nak share. Tapi tak. Selagi tak dapat gelaran, cannot. Tenat. For me tenat. Kita lebih mengagungkan popularity. Betul. And status mungkin bang? Status. Yes. Mungkin kita lebih mengagungkan ke arah tu. Itu satu part bang. Itu satu part. And saya setuju abang bila abang kata sistem pendidikan kita, abang kalau katalah abang salahkan sistem pendidikan, saya juga menyalahkan. Tak apa bang, kita kena sama-sama. Yes, tak apa. Kita kena sama-sama. Sebab yang ini orang ramai setuju. Saya setuju dengan itu. Sebab macam ni. Kita dimomokkan dengan peperiksaan. Itu sistem pendidikan yang lain lah. Yes. And walhal pada saya, untuk anak-anak kita yang mana yang darjah 1, darjah 3, itu adalah bukan, diorang belajar dengan kehidupan. Pada saya, dia bukan bawa buku, pada saya lah bang, pada saya. Bukan dia galas buku, pergi hari ni nak kena apa, balik kerja sekolah ada apa. Pada saya, itu bukan umur-umur kita lah. Betul. Masa kita kecil pun. Betul. Kita tak peduli. Tak adalah. Kan? Kita main kondi lah masa tu kan. Kita main galah panjang, kita main hopping lah, kita main benda-benda yang macam tu. Kita tak ada pun cerita pasal balik aku nak balik, tak ada. Aku campak beg, aku nak pergi main. Betul. So kenapa diorang tak ada? Saya tak tahu. Dalam negara mana? Finland ke apa bang? Yang pendidikan dia mendadak naik nombor 1. Tak silap saya Finland ke negara tu. Walau nanti boleh check balik. Dia punya sistem pendidikan masa diorang dalam dalam dajah lagi ni, diorang bagi main pasir. Ya, betul. Pergi panjat, betul. pergi main buai, pergi ni. And dalam tu dia belajar. Okey, kenapa pasir ni? Kenapa cacing duduk dalam pasir? Ada budak-budak main kan? Budak. So itu bukan, and pada saya juga pakaian seragam pada saya. Tak sekecil-kecil itulah saya pandang. Pakaian seragam ni buatkan tense pada saya lah. Dia akan jadikan tense. So, contoh macam kalau kita berbuat macam ni, okey, kita rasa santai, kita rasa relax. As long as kalau katalah budak-budak tu tutup aurat, dan pada saya dah okey. Pada saya lah, ini pandangan kecil saya lah, pandangan cetek yang saya boleh nampak lah. Yelah. So, dia sebab satu lagi sebab kan bila tadi Miro sebut pasal terlalu mengejar akademik kan. Yalah, sebab bila budak-budak dia sekarang ni, kita tengok anak saya pun pagi awal 6 pagi dah keluar pergi sekolah. Balik sekolah kena siap-siap pergi sekolah agama pula petang. Betul. Balik rumah dah pukul 6 lebih, tak larat dah. Malam buat homework. Bila masa dia orang ada masa dengan abang dia, kawan-kawan dia. Nak bergaduh, nak bermain. That's why orang dalam generasi kita yang dulu sempat pukul lepas asar pergi main galah panjang, pergi main rounder sebagainya kan. Kita ada nilai menghormati orang lain. Betul. Kerana kita hidup dalam masyarakat ya, betul. Kita ada masa pergi masjid, pergi surau, pergi jumpa kawan. Betul. Sekarang tak ada. Sekarang ni dia orang tak ada masa dengan kawan-kawan dia orang, tak ada masa dengan masyarakat. That's why dia orang akan gunakan gadget sepenuhnya. And sebab tu juga dekat sekolah dia orang bermain. Yes. Sebab dia orang tak ada masa, dia orang tak ada life. Saya pernah sebut ni, saya kata kenapa sistem sekarang ni tak boleh cuba fikir balik. Tambahnya kalau negeri yang ada sekolah agama kan. Bukan salah sekolah agama tak. Tapi dia telah cuba korang patutnya Kementerian Pendidikan kena fikir macam mana nak bagi lebih ada sikit masa lah, sikit relax. Ini tak ada kok.
6 pagi keluar, 6 petang baru balik rumah balik. So bila masa kurang ada masa ni? Dengan kadang-kadang saya kesian sampai anak saya kadang-kadang balik sekolah nak makan tak sempat. Balik tengah hari terus mandi, tukar baju sekolah, sekolah petang, pergi balik. Dia kata ini kalau kita pun stres. Betul. Kan? Bila dia orang stres, apa dia orang nak cara dia orang nak bagi clear release? Gadget, dan time tu lah dia orang rasa macam to be released, dia orang sendiri akan tengok tarian. Sebab dia orang I don't want any knowledge. Betul. Kalau buka TikTok, aku nak tengok ustaz, aku skip. Aku dah penat dah tengok ustaz sekolah. Yes. So dia rasa macam asyik belajar je kan. TikTok belajar juga ke? Tak mau. Aku nak menari. At last makin tahulah. Betul. Kan? Subhanallah. Wih, tak cukup ni masa ni. Satu lebih lah. Allah. Nak borak juga abang pasal abang daripada yang dulu gagap sampai ke kena next topic. boleh. Saya masuk ke share dengan orang ni. Panggil je. Okey, nanti kita akan ada sekali lagi sesi dengan pencerita TV. Boleh insyaallah. Berkenaan dengan yang tu lah bang panggil self learning. Yes. Okey. So abang, thank you sekali lagi. Dah sampai dekat Borak dengan Miro bang. Harap kalau saya ada tersalah, ada provok ke apa, tak ada bang. Tak ada. Tapi kita pun harapkan bagi nama-nama yang tersebut dalam video ni, itu hanya sebagai contoh. Dan saya pun minta maaf lah jika ada yang tersinggung, terasa hati dengan nama-nama yang disebut kan. InsyaAllah. Memang kebenaran itu pahit. Ya. Kebenaran itu pahit. So insyaAllah bang, sekali lagi terima kasih dah sampai ke Borak dengan Miro, dan terima kasih kepada yang menonton. So jangan lupa untuk solat lima waktu, solat di awal waktu, jangan lupa buat baik dengan mak ayah, dan jangan lupa infak, sedekah, zakat yang wajib. So insyaAllah sehingga kita jumpa lagi. Minggu depan kita dengan siapa? Ya ni? Minggu depan kita ada? Minggu depan kita dengan Abang Zul Dengan Abang Zul Handy Black. Dengan Abang Zul Handy Black. So insyaAllah kita tengok pula isu-isu yang macam mana dia boleh berubah dan sebagainya. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.